Tak nyala. Halo ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab salatil jama'ati wal imamah, bab salat jamaah dan imam, dan telah pun kita membaca hadis pertama. Berikutnya hadis yang kedua. Hadis yang ketiga juga telah kita baca, dan juga yang keempat daripada Ibnu Abbas, man sami'an nida' falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Kemudian wa an Yazid ibn al-Aswadi radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat as-subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. Daripada Yazid ibn al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah, dia salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat as-subhi, salat subuh, apabila Nabi telah pun selesai daripada salat. Idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma faqala lahu. Nabi SAW lepas habis salat subuh tu, Nabi nampak ada dua orang yang tak salat. Dia ada dalam masjid tapi dia tak salat. Nabi panggil, faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apakah yang menghalang kamu berdua untuk salat bersama dengan kami? Qala, mereka pun berdua berkata, qad sallayna fi rihalina, kami telah pun salat di rumah kami, fi rihalina. Qala fala taf'ala إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه. فلا تفعلا, jangan kamu berdua lakukan apabila sallaituma, apabila kamu berdua telah pun salat fi rihalikum, di rumah kamu. Thumma adraktumul imam, kemudian kamu datang ke masjid dan imam sedang salat. Walam yusalli fasalliya ma'ah, dan imam belum lagi salat, maka hendaklah kamu salat bersama dengan imam tersebut. Fa innaha lakum nafilatun, sesungguhnya bagi kamu itu nafilatun, itu salat sunat. Rawahu Ahmad wal lafdhu lahu wath thalathatu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Al-hadits dalilun ala mashru'iyyati as-salati ma'al imam wa in kana qad shalla qablahu wa anna al-awla hiya al-fariidah. Hadis ni dia cerita bahawasanya masyru'nya salat bersama dengan imam, itu jamaah lah, sebab kita dalam bab salatul jamaah wal imamah dan imam.
Maka apabila dua orang ni tadi, dia telah pun melakukan salat di rumah, kemudian dia pergi ke masjid, imam masjid belum lagi ataupun jemaah masjid belum lagi salat. Kemudian dalam hadis ni, apabila telah pun Nabi salat, setelah selesai, Nabi nampak dua orang ni tadi tak salat. Maka Nabi pun panggil, apa hal kamu berdua ni tak salat, sedangkan duduk dalam masjid? Maka kawan ni, dua orang ni tadi pun kata, qad sallaina fi rihalina, kami telah pun salat di rumah kami. Qala fala taf'ala, jangan kamu lakukan demikian. Idza sallaituma fi rihalikum thumma adraktumul imama. Apa maksud fala taf'ala? Jangan kamu berdua lakukan demikian. Maksudnya dah salat dah, lepas tu masuk masjid kemudian tak ikut salat bersama dengan imam masjid. Fala taf'ala, kerana sambungannya idza sallaituma fi rihalikum, apabila kamu berdua telah pun salat fi rihalikum, di rumah kamu, thumma adraktumul imama, kemudian pergi masjid dan adraktumul imam, imam tengah salat dan dia pun masuk dalam masjid, adraktumul imam, dapat dengan imam, walam yusalli, dan imam belum lagi salat, fa sallaya ma'ah, maka Nabi suruh mamat berdua ni tadi, salatlah bersama dengan imam tersebut. Fa innaha lakum nafilah, maka bagi kamu berdua itu adalah salat nafilah, salat sunat. Oleh kerana hadis ni disebut oleh Imam diriwayat oleh Imam Ahmad, wal lafdhu lahu wa thalathatu Abu Dawud wan Nasa'i dan At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi wa Ibn Hibban mensahihkan hadis ini, dan juga hadis ini menjadi dalil kepada sebahagian para ulama yang menyatakan bahawasanya sesiapa yang telah pun salat di rumah kemudian masuk ke masjid, sedang dia telah pun melakukan salat, dia pun masuk masjid, adraktumul imam, masuk imam tengah salat ataupun belum lagi salat jemaah dan dia nak duduk dalam masjid, maka Nabi kata jangan buat demikian. Jangan buat demikian, masuk masjid, kamu tak salat bersama dengan imam, sedangkan kamu duduk dalam masjid. Ini dulu kita telah menyatakan tentang masalah imam, jamaah kedua dan sebagainya. Wallahu a'lam, mungkin akan datang lagi bab tersebut, sebab kita baru masuk bab salat jamaah. Apa hukum jamaah kedua dalam masjid? Maka ulama bahas dan sebagainya. Poin utama yang sebahagian para ulama menyatakan tidak boleh adanya jamaah yang kedua setelah habisnya jamaah pertama imam yang salat di masjid adalah kerana nak mengelakkan daripada nampak macam perpecahan. Nak mengelakkan daripada nampak perpecahan. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, apabila mereka terlewat datang masjid, orang masjid telah pun selesai daripada salat, maka mereka Ibn Mas'ud dan juga selain daripadanya menyatakan bahawasanya baliklah kamu, sama ada kamu salat bersendirian di masjid ataupun balik, kau nak salat jemaah balik rumah. Balik rumah boleh buat jemaah, tapi kalau dah dalam masjid jangan buat jemaah kedua. Maka dengan berdasarkan hadis-hadis yang seumpama ini, dan juga para ulama menyebutkan illah daripada perkara tersebut adalah perpecahan. Tapi para fuqaha setelah daripada itu melihat sebahagiannya tidak menjadi masalah. Bahkan mereka sebahagiannya mensyaratkan kalau sekiranya nak mendirikan jamaah kedua dalam masjid yang ada imam yang khusus, imam ratib ni, maka hendaklah minta izin kepada imam. Kalau imam bagi, baru boleh. Kalau imam tak bagi, tak boleh buat jemaah kedua, jemaah ketiga dan keempat. Antara dalil lain adalah hadis yang telah pun kita baca pada kuliah yang lalu, iaitu Nabi SAW, itu hadis yang kedua daripada bab kita ni, salatul jemaah ni, iaitu walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu, aku rasa aku nak pergi, aku bercita-cita an amura bihatabin, aku bercita-cita seorang kutip kayu api ni, aku suruh siapa-siapa jadi imam, kemudian aku nak pergi ke rumah orang yang tak pergi salat jemaah, nak aku bakar rumahnya. Kalaulah bolehnya ada jemaah kedua, jemaah ketiga dan sebagainya, dah tentulah
Para sahabat yang lewat dan sebagainya menyatakan, wahai Rasulullah, tak apalah kami lewat, nanti jemaah kedua kan ada, jemaah ketiga, jemaah keempat dan sebagainya. Oleh kerana Nabi tak membenarkan dan Nabi mengancam untuk membakar, maka itu antara dalil yang para ulama guna tidak boleh mendirikan jemaah yang kedua. So itu perbahasan yang panjang. Adapun kita balik kepada hadis yang kita bacakan ini, sama konsepnya, iaitu apabila kita masuk masjid, imam masjid tengah solat ataupun imam masjid belum lagi solat, kita pun masuk dan kita telah solat. Pada zaman kini, pada khususnya biasanya orang yang dah solat jamak dah, dia dah jamak antara zuhur dengan asar mungkin, kemudian dia pun masuk masjid pada waktu asar, yang imam utama ataupun imam masjid tersebut ataupun jemaah belum lagi menunaikan salat asar, dia datang masuk masjid dan lepak dekat belakang. Kemudian kalau tanya kenapa tak salat sekali, maka dia jawab bahawasanya dia dah jamak dah. Itu dah jamak dah zuhur dengan asar tadi dah, maksud dia dah solat dah. Dia pun duduk kat belakang masjid. Tak boleh sama ada dia keluar daripada masjid ataupun dia ikut jemaah dengan imamnya ada. Kalau sekiranya dia telah salat yang fardu ataupun telah salat jamaah tadi tu, ataupun dalam kes hadis ni dia telah salat dah, maka Nabi kata, idza sallaituma fi rihalikum, apabila kamu telah salat di rumah kamu, summa adraktumul imam, kemudian kamu datang ke masjid dan kamu mendapati imam masih salat ataupun imam belum lagi salat, dah nak salat, maka fasalliya ma'ah, maka hendaklah kamu bersalat bersama dengan imam. Fa innaha lakum nafilah, dia telah bagi tahu Nabi bahawasanya dia telah salat, tapi Nabi kata fa innaha lakum nafilah, maka kamu ikut imam, dan imam salat fardu, kamu salat sunat, bagi kamu itu salat sunat. Maka orang yang masuk masjid, dia telah salat fardu dan imam masih lagi salat, atau imam qaryah belum lagi salat, maka dia pun nak duduk dalam masjid dan tak nak keluar, maka dia kena wajib ikut jamaah. Walau dia telah salat, maka niatkan untuk salat sunat. Apa ilahnya? Maka ilahnya macam kes yang kita sebut jemaah kedua, kerana dibimbangi nampak macam ada perpecahan. Tambah pula zaman sekarang ni isu politik, maka orang ini tak ikut. Dulu lagi teruk lah, orang tak nak ikut imam ni sebab dia parti A, orang tak nak ikut imam dia parti B. Masuk dalam satu masjid tapi tunggu, ni bidah. So ini tidak dibenarkan. Contoh lain, dia masuk waktu zuhur, imam belum ataupun jemaah masjid belum solat lagi, ada kuliah zuhur. Ada kuliah zuhur antara pukul 1 sampai pukul 1.45 contoh. Dia pun masuk masjid, kemudian dia solat di belakang. Dia solat kat belakang jemaah pula tu. Kalau dia nak solat sendiri-sendiri kat belakang tu okey lagi. Tapi kalau dia masuk dan dia pun suruh orang kamat, dan dia nak salat dulu sebab kuliah zuhur tak habis lagi, maka dia pun kamat dan dia pun buat jemaah. Apa hukumnya? Tak boleh. Apa hukumnya? Tidak boleh. Dia wajib mengikut imam yang ada. Macam kita dah sebut dah pada kuliah yang lalu juga, masjid ni imam ada kuasa. Masjid imam dia ada kuasa. Kalau imam lewat, jemaah tunggu, imam tak sampai-sampai, imam sikit perut dah itu, kemudian dia tengok imam lambat, dia pun kata, mana imam ni lambat benar, kamat. Dia pun suruh Bilal yang ada kamat, dia naik. Itu namanya iftiad alal imam. Iftiad alal imam haram. Imam datang, dah semayang. Maka imam berhak untuk mengulangi ataupun suruh mereka semua mengulangi balik salat. Dalam kes jemaah kedua, oleh kerana sebahagian fuqaha menyatakan mesti dengan izin imam yang pertama tak? Mesti dengan izin imam pertama. Kalau imam utama atau imam masjid tak membenarkan, maka tak boleh.
Pada zaman sekarang, satu, orang tak tahulah isu ni kan. Yang keduanya, biasanya imam-imam yang ada takkanlah tak bagi kan. Apabila telah selesai jemaah utama salat, ada jemaah kedua, ada jemaah ketiga, ada jemaah keempat, imam tengok je lah. Yang imam tengok tu sebab satu, memang dia tak tahu pun isu ni. Hukum jemaah kedua ke tak jemaah kedua ke. Yang kedua, dia sendiri pun tak tahu yang dia tu imam, dia ada kuasa. Yang ketiganya, zaman kini bolehlah kalau kita nak kata imam tak ada larangan lah. Siapa yang salat jemaah kedua, ketiga, keempat, imam tengok je dan tak ada apa-apa, maka itu menunjukkan izin lah. Imam membenarkan. Di samping masa yang sama kita sebut tadi, imam pun tak tahu bab ni. So kalau ikutnya, imam dia ada kuasa lah. Maka dia boleh tanya, jemaah kedua ni kenapa ni. Jemaah kedua ni siapa izinkan? Aku tak izinkan lah. So dia tak boleh salat sendirian, jangan buat jemaah kedua. Imam kata, maka tak boleh lah, tidak dibenarkan. So kerana masjid dia punya kepalanya imam, imam dia ada kuasa. Dalam kes ini, Nabi SAW lepas habis salat subuh, Nabi nampak dua orang ni tak salat bersama dengan Nabi. Maka Nabi pun tanya, kenapa kamu tak salat? Apa yang menghalang kamu salat bersama imam? Nampak tak? Apa yang menghalang kamu salat bersama imam? Dia kata, dia dah salat. Nabi kata, jangan buat demikian. Kalau kamu dah salat dekat rumah, kemudian kamu datang masjid, imam tengah salat ataupun belum lagi salat dan kamu nak duduk dalam masjid, maka hendaklah kamu salat bersama dengan imam. Dan bagi kamu itu nafilah. Bagi kamu itu salat sunat. Dah tentulah dia tidak salat zuhur ataupun asar, sebab dia dah salat dah. Mana boleh tambah rukun kan? Salat 5-5 lah. So dia salat sunat. Imam dia ada kuasa. Dia nampak ada orang tak sembahyang kat belakang, duduk belakang, orang dah kamat. Imam pun istaqimu i'tadilu. Tengok belakang, ada lagi 2-3 mamat duduk lepak belakang. Dia ada kuasa, tanya, yang saudara 2 orang kat belakang tu buat apa Orang dah kamat dah ni, tak nak sembahyang. Boleh je kan. Dia pun kata, dah solat dah. Kalau dah solat, sama ada kamu keluar dari masjid sekarang ataupun kamu ikut bersama jemaah yang ada. So imam dia ada kuasa untuk menghalau orang daripada masjid. Sedang jemaah nak didirikan, dia suruh keluar ataupun dia suruh salat bersama dengan jemaah masjid. So ini hukum hakam masjid yang saya percaya ramai orang tak tahu pun dan tak pernah dengar pun bab ni. Sama kes macam apa-apa saja zaman moden sekarang ni, kuliah dan sebagainya. Masuk masjid kuliah maghrib sedang berjalan dan orang pun azan. Dia tunggu lama sangat. Jom kita solat dulu. Kan, berjemaah belakang. Tak boleh. Kalau kau nak solat dah, pergi solat seorang-seorang belakang. Atau belah, keluar. Keluar dari masjid. Atau tunggu. Atau solat sendiri kemudian keluar. Kau tak ada hak dan tak ada kuasa untuk buat jemaah belakang jika tidak mendapat izin imam masjid. Tak boleh. So ini yang ramai orang yang tak tahu. Saya tak pernah dengar lagi ada kuliah kat masjid cakap bab ni. Tak ada. Kalau sebahagian ustaz yang reti, yang tahu tu, dia tengah kuliah Zuhur, dia cakap. Dia beritahu jemaah yang ada kan. Kalau ustaz pun tak reti, tak tahulah. Ada apa nak tanya? Kuliah ilmu kalam. Dengar je lah. Ilmu bercakap. So kita kadang-kadang kena cakap juga. Kalau dia tengah ilmu kalam, kata ilmu kalam ke apa-apa ke, tetap kita tak boleh buat jemaah belakang. Tak boleh. Sebab
jemaah utamanya belum buat lagi, belum solat lagi, atau imam yang utama yang dah dilantik itu dia berkuasa. Tak boleh siapa-siapa memandai-mandai ambil tempat dia, tak boleh. So kalau lah ambil tempat dia pun tak boleh, tiba-tiba kita pula pergi buat jemaah kat belakang, tak boleh lah. Orang tengah salat jemaah utama, kemudian jemaah-jemaah yang biasa yang jadi kat masjid-masjid ni, dia pergi salat jamak dengan family dia kat belakang. Kan? Biasa nampak kan? Apa hukumnya? Haram. Tak boleh. Dia mesti join dengan jemaah masjid. Oh, dia nak salat, nak qasar, nasi hang lah. Hang nak qasar tapi hang ikut imam tamam, tamam lah. Kena tamam. Kalau tak nak, keluar. Keluar, tunggu sampai orang habis semayang. Dia masuk rakaat ketiga. Wallahu a'lam. Secara umumnya bila dah kita ikut imam yang tamam, walaupun kita masuk pada rakaat kedua, walaupun masuk rakaat ketiga, walaupun masuk rakaat keempat, kita tetap ikut hukum dia salat tamam. Wallahu a'lam. Setakat ni lah yang ni. Melainkan kalau ada dalil lain yang boleh bagi tahu saya, boleh buat demikian. Wallahu a'lam. Ya, dalam hadis Bukhari, idza dakhala ahadukumul masjid wal imamu ala halin. Apabila kamu masuk dalam masjid wal imamu ala halin, dan imam atas certain hal. Maksudnya imam tengah rukuk ke, imam tengah sujud ke, imam bangkit daripada rukuk ke, falyasna' kama yasna'ul imam. Hendaklah kamu buat sebagaimana yang imam buat. So bila kita masuk masjid, adalah menjadi kesalahan orang tunggu. Biasanya imam tahiyat awal. So imam tahiyat awal dia tunggu, duduk dan saf, tunggu sampai imam tu bangkit rakaat ketiga. Bila dia bangkit rakaat ketiga, baru dia Allahu Akbar. Walaupun salatnya sah, tapi itu kesalahan. Itu kesalahan. Dan bercanggah dengan sunnah. Maka Nabi kata, apabila kamu masuk masjid wal imamu ala halin, dan imam dalam hal certain keadaan tertentu, maka buatlah sebagaimana yang imam buat. Yang mana kau dapat rakaat, fasallu. Kalau tak cukup, maka fa'atimmu. Maka sempurnakan. Dia masuk, imam tengah rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Dapat satu rakaat. Dia masuk, imam i'tidal. Allahu Akbar. Kemudian i'tidal lah. Ikut. Dan dia tak dapat rakaat, nanti kita tambah. Imam masuk, dia masuk masjid, imam sedang sujud pertama. Dia masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud bersama imam. Itu yang sepatutnya. Bukan dia tunggu sampai imam tu bangkit berdiri baru dia pun masuk. Ni pun satu hal jugalah. So itu kesalahan yang sering dilakukan oleh makmum. Okey, ada apa nak tanya bab ni? Halo. RNR dia, okey, sebelum kita masuk bab tu, RNR tak hukumnya macam masjid yang ada lah. Maka tak terkait dengan jemaah kedua, jemaah ketiga. Boleh belaka. Boleh jemaah kedua, boleh jemaah ketiga, boleh jemaah keempat, boleh jemaah kelima. Dan tak ada siapa kuasa atas tu. Itu RNR. Tapi balik kepada isu, boleh tak RNR ada orang tengah salat, dia pun buat jemaah belakang, buat jemaah. Tak ada fiqh lah, ni tak faham. Dah ada jemaah yang sedang salat, kenapa tak join sekali? Itu masalah orang kita. Itu masalah orang kita. Dia pun oleh kerana apa yang dia belajar, solat sunat tak boleh berimamkan salat yang wajib. Salat wajib tidak boleh salat berimamkan salat yang sunat.
Salat jamak qasar, tak boleh berimamkan dengan imam yang qasar. Salat qasar, tak boleh berimamkan dengan imam yang tamam. Ya, memang disebut oleh fuqaha sebagainya. Tapi walaupun fuqaha sebahagiannya hatta mazhab Syafi'i menyatakan bahawa mesti sama niat dengan imam, itu tidak ada dalil. Tak ada dalil yang menyatakan demikian, makmum mesti sama hukumnya niatnya dengan imam. Dalilnya hadis yang kita bacakan. Ini salah satunya. Imam sedang salat wajib dan dia telah pun salat wajib di rumah. Kemudian Nabi kata, fa innaha lakum nafilah. Kamu sunat. Dan hadis seorang yang setelah habis Nabi bagi salat, Nabi bagi salam, kemudian ada orang masuk lewat kan? May yatasaddaq alaih. Nabi kata, siapa nak bagi sedekah kat kawan ni tadi? Kawan ni lambat. May yatasaddaq alaih. Maka ada seorang sahabat yang menjadi imam dan dia salat sunat dan kawan ni tadi salat wajib, mengimamkan dengan imam yang salat sunat tadi tu. Oh, boleh pula jemaah kedua dengan izin Nabi tak? Dan Nabi kata, wa may yatasaddaq alaih, siapa yang nak bagi sedekah kat dia ni? Nabi izin lah maksudnya. Dari situ datangnya mesti ada izin imam. Mesti ada izin imam. So imam bagi izin untuk jemaah kedua, jemaah ketiga dan jemaah keempat, dan baru boleh buat. Dan jika tak diizin, tak boleh. Tapi balik macam kita sebut tu lah, pada zaman kini. Zaman kini tak ada kot imam yang melarang lah. Tak, imam boleh tak? Takkanlah tak boleh, silakanlah. Imam sekarang lah kan, dia bukan reti apa. Tapi hukumnya dia kena dengan izin imam yang utama. Baru. Balik kepada RNR tadi, sepatutnya dia join kepada jemaah yang ada. Apa masalahnya? Kesatuan, tak ada kesatuan. Ini semua sebab apa? Sebab tak reti lah, tak mengaji. Maka dia pun tak tahulah nak ikut. Dia kata, tak payahlah, jom kita-kita je lah. Kan? Sedangkan dah semua orang tahu dah, solat kat RNR biasanya orang jamak qasar lah. Apa masalahnya? Join je lah. Pada hukum asalnya orang jamak dan qasar, RNR. Maka dia pun masuk, Allah, imam ni tamam ke? Qasar dah, hukum asalnya orang qasar. Ikut qasar lah. Apa soalan tadi? Nampak jemaah dah. Mana satu aku nak ikut ni? Jemaah tengah ada, jemaah kanan ada, jemaah kiri ada. Nak ikut yang mana satu? Ijtihad lah. Ijtihad lah, agak-agak jemaah mana yang dulu. Kalau kita nampak jemaah kat tengah ramai pula tu, join yang ramai tu lah. Buat apa nak join 2-3 mamat yang kiri kanan ni? Biasanya orang akan start tengah tu, itu yang utama lah. Tiba-tiba mungkin pula lepas dari itu dia berangkai-rangkai kan, berekor pula dengan imam yang tadi. Dah belah kanan pula ramai, nampak dah ramai. Belah sini ada 2-3 ekor je. 2-3 ekor marah pula 2-3 orang. Join yang ramai tu lah. Yang ramai tu wallahualam lah, mungkin pada kita hak yang ramai tu lah yang utamanya kot. So join yang mana yang kita rasa dia yang utama ataupun dia dulu. Sebab nak buat macam mana kan? Nak bunuh salah seorang imam tak boleh. Okay, ada apa yang lagi tanya? Soalan tentang masalah ni. So, masuk masjid mesti, apa orang kata tadi? Kalau imam sedang salat dan kita telah pun salat, maka balik hukum tadi, kalau kita dah salat dan kita rasa nak duduk rehat dalam masjid, orang baru nak salat, maka sama ada kita join untuk salat sunat bersama dengan imam walau kita telah pun salat yang wajib tadi, ataupun kita keluar dulu. Malas sangat keluar. Keluar saat tunggu kat luar, bila orang dah habis bagi salam sebagainya, masuk. Lepak lah. Kalau duduk seorang-seorang belakang orang tengah salat, itu tidak ada adab namanya. Dan tidak tahu hukum masjid. Dan imam ada kuasa untuk menegur makmum-makmum yang didapati duduk belakang-belakang yang tak salat bersama dengan jemaah yang ada. Boleh tegur dan boleh minta dia keluar daripada masjid pun kalau berani. Kalau berani ya kan.
Sama lah khatib pun dia boleh tegur kan. Nampak orang tengah tidur, dia boleh cakap, "Pakcik, dah teruk sangat dah tu. Pergi ambil uduk di belakang." Dia faham ni. Atau zaman sekarang ni tengok handphone kan. Khatib Jumaat tengah berkhutbah, kawan main handphone. Si bising pula tu main game. So kalau nampak tegur lah. Tu dua orang belakang sana nampak main handphone tu. Nak lara Jumaat. Sila tutup dan dengar khutbah. Wallahualam. Mungkin dia wali lah sebab wali kentut pun banyak. Wali kentut depan orang pun banyak. Apa setakat main handphone lah. Dia jawab soalan hukum tak? Orang tanya dia hukum hakam. Kena jawab. Jangan jadi macam wali tu. Nak jadi macam wali tu, jadi wali band lah. Wallahualam, saya hari ni saya nak habis kawan. Sebab ada hal sikit. Ada apa nak tanya sebelum kita tutup? Apa dia? Macam mana? Saya sunat. Umum, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang nampak satu kemungkaran, ubah dengan tangan. Umum. Siapa-siapa saja. Dalam rumah dia nampak adik ipar dia tak sembahyang, dia boleh tegur lah. Tak payah tunggu, saya tak ada kuasa. Yang kuasa dalam rumah ni bapak mentua. Tak. Maka setiap orang dia boleh tegur apa-apa yang dia nampak, benda yang tak betul daripada kemungkaran dan sebagainya. Tidak ada ranking. Nampak dia kemungkaran, tegur. Tinggal lagi dia balik isunya kepada man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Balik kepada kekuatan yang dia ada lah. Kalau dia ada kuasa, dia buat dengan kuasa dia. Kalau dia tak ada kuasa, dia cakap. Dan kalau dia tak boleh nak cakap, dia ingkar dalam hati. Dan apabila dia telah melakukan tiga benda ni, tak sama ada dengan tangan, dengan kuasa, ataupun dengan lisannya, ataupun tak boleh lah, memang dia tak mampu lah nak tegur, dengan hatinya, wadzalika ad'aful iman, walaupun dia paling rendah imannya, maksudnya paling lemah imannya, tetap dia telah terlepas daripada dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat besok, sebab dia dah ingkar dengan bentuk-bentuk yang telah Nabi ajarkan tadi tu. Jika dia nampak suatu kemungkaran, dia ada kuasa, dia tak tegur. Dia boleh mampu dengan lisan, dia pun tak buat. Dan dia nampak kemungkaran, tapi hatinya begitu seronok sekali. Yang ni akan ditegur. Yang ni akan dipersoalkan pada hari akhirat besok. Siapa yang telah menegur dan telah mengubah dan cuba mengubah, kalau orang tu terima, alhamdulillah. Kalau orang tu tak terima, maka kita faqad addaita alladhi, kau telah menunaikan apa yang telah diamanahkan kepada kau. Selesai. Yang tak selesai, diam je dan tak ada apa pengingkaran dan tak ada apa benci pun tak ada. Dia akan dipersoalkan oleh Allah pada hari akhirat besok, insya-Allah. Wallahu alam. So balik kepada cara lah yang diboleh lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.